Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jemaah Masjid Al-Muttaqin dan juga teman-teman semua, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu sekali lagi dalam perbincangan kita dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, karangan Imam Al-Munziri, dan selama lebih kurang 2 bulan lebih ni kita tak berbincang tentang kitab ini. Jadi alhamdulillah ini adalah pertemuan yang pertama. Dan bagi mereka yang tidak biasa dalam perbincangan ini, saya menggunakan kitab ini, iaitu Sahih At-Targhib wa Tarhib, iaitu kitab Al-Munziri asalnya, tetapi telah ditashihkan oleh Syekh Albani untuk memudahkan kita untuk mengkaji mana hadis-hadis yang telah disahihkan. Dan saya juga akan menggunakan kitab ini sebagai rujukan, kitab asal At-Targhib wa Tarhib, kitab asal Arab, supaya untuk saya memeriksa kadang-kala terjemahannya silap ataupun maksud daripada kalimat-kalimat ini tidak dapat difahami oleh penterjemah. Jadi saya perlu untuk merujuk kepada kitab asal untuk memahami hadis sebenarnya, dan juga sama ada kesilapan-kesilapan terjemahan ataupun mungkin ada hadis-hadis yang tersilap. Jadi kita sudah sebenarnya kursus ini ataupun perbincangan ini sudah berlalu lebih kurang, saya ingat, lebih daripada 2 tahun lebih. Dan ini adalah FB Live yang pertama Masjid Al-Muttaqin, dan kita sudah masuk dalam kitab Taharah, kitab kesucian. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan bincangkan topik yang baru, ataupun bab yang baru. Di sini Syekh Munziri mengatakan, iaitu bab at-tarhibu minal bauli fil ma'i wal mughtasali wal juhari, iaitu tarhib, iaitu larangan ataupun ancaman. Dalam kitab ini diletakkan sebagai ancaman, iaitu kencing di dalam air ataupun tempat mandi ataupun dalam lubang. Di sini diterjemahkan sebagai sarang rayap. Saya pun tak pasti apa yang dimaksudkan sebagai sarang rayap, tetapi dalam lubang. Jadi di sini kalau kita lihat, Islam adalah satu agama yang cukup mulia, cukup luar biasa. 1400 tahun dahulu tidak mempunyai adab-adab di antara manusia, malah mereka tidak tahu membezakan di antara perkara-perkara yang suci dan najis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan manusia, membezakan dan membersihkan diri mereka. Jadi kalau kita lihat bahawa Islam ni adalah satu agama yang cukup hebat. Dan Salman Al-Farisi telah berkata bahawa Islam mengajar kita daripada perkara yang paling kecil, paling remeh, iaitu adab-adab tentang membuang air, sampailah mengajar kita bagaimana untuk nak mentadbir satu negara. Jadi di sini Islam ni, dan kalau kita sebagai orang Islam, kita mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. 1400 tahun dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabat-sahabat cara kehidupan yang terbaik di kalangan masyarakat yang lain. Jadi ini adalah masyarakat yang terbaik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang telah dikeluarkan kepada manusia. Jadi maksudnya orang Islam ni adalah masyarakat yang terbaik sekali. Kita adalah masyarakat contoh. Dan sepatutnya masyarakat lain yang mencontohi kehidupan orang-orang Islam. Tetapi hari ini kalau kita lihat, orang Islam dah lupa. Malah mereka ingat bahawa contoh adalah apa yang dilakukan 1400 tahun dahulu, ikut cara tu. Bukan. Sebenarnya Islam ajar kita 1400 tahun dahulu itu yang terbaik. Kalaulah zaman kita sepatutnya upgrade.
Upgrade maksudnya apa? Kitalah sepatutnya menjadi contoh kepada masyarakat-masyarakat lain. Tapi hari ini kalau kita lihat, cara kehidupan orang Islam dah jauh bawah. Kebersihan orang Islam pun tak nampak dalam kehidupan masyarakat-masyarakat Islam. Dalam negeri-negeri kebanyakan majoriti Islam, kita lihat orang-orang Islam tidak menjaga kebersihan dan sebagainya. Ini satu salah faham dalam memahami maksud daripada Quran dan maksud daripada hadis. Kerana Nabi SAW pernah sebut dalam sepotong hadis. Hadis ini ulama mengatakan bahawa hadis ini terdapat dalam Sunan Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, Imam Al-Baihaqi, yang mengatakan bahawa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, iaitu Islam ni sepatutnya meninggi dan tidak ada benda, tidak ada apa-apa yang sepatutnya lebih tinggi daripadanya. Ini prinsip. Prinsip dalam kehidupan kita. Sepatutnya Islam ni mengajar kita supaya kita punya kehidupan tu semakin menunjukkan tahap yang lebih, yang the best, yang paling bagus sekali. Jadi dalam bab ini kita akan membincangkan tentang adab. Adab yang mana Nabi SAW larang seseorang daripada kencing dalam air. Kenapa pula tidak dibenarkan kencing dalam air? Kerana air ni adalah satu komoditi yang paling mahal sekali, paling berharga sekali, terutama sekali bagi mereka-mereka yang duduk di padang pasir. Air ni tidak boleh dibazirkan. Sehingga kan Nabi SAW mengajar kita, iaitu menunjukkan kita kepentingan air ni, sehingga kan Nabi kata jangan bazir. Jangan bazir air ni. Sehingga kan Nabi sebut, kalaulah kamu minum dan kemudian lalat jatuh dalam air tadi, maka Nabi kata jangan buang. Nabi kata celup lalat itu ke dalam air dan kemudian barulah buang. Kerana apa? Sebelah sayapnya mengandungi racun dan sebelah sayap lagi pula mempunyai penawar. Maka minum. Siapa yang minum, maka selamat perut dia, tidak akan mempunyai masalah. Dan juga bagi mereka-mereka yang di padang pasir, bayangkan kalaulah minuman mereka tu beracun daripada lalat ataupun mempunyai kekotoran, dan mereka minum dan kemudian mendapat penyakit cerit-berit, diarrhea. Ini akan mendatangkan akibat yang berat. Terutama sekali kalaulah mereka dalam perjalanan di padang pasir, boleh mendatangkan maut. Tetapi Nabi SAW sebut jangan risau. Kalaulah ada lalat yang masuk dalam air, celup dan kemudian buang. Kerana apa? Air ini berharga. Sebab itu dalam hadis ini Nabi SAW memberikan ancaman, jangan kamu sekali-kali buang air dalam air. Nanti kita akan bincangkan jenis air yang mana satu. Kita akan bincangkan dalam hadis-hadis ini. Dan kemudian, dan juga kalaulah nak buang air pun Nabi SAW mengajar kita, kenapa pula nak buang dalam air? Tak ada tempat lain ke? Dunia ni luas. Nak buang air, Nabi ajar kita supaya buang di belakang pokok. Tutup. Kerana apa? Bila kita nak buang, kita nak kena jauhkan kita daripada aurat kita terdedah kepada masyarakat. Dan juga apabila kita nak buang air, Nabi SAW ajar kita mengambil perlindungan daripada makhluk-makhluk yang kita tak nampak. Dengan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan kau daripada jin-jin betina dan jin-jin jantan. Ini maksudnya kita bila nak buang air saja kita mohon perlindungan. Jadi kalau nak buang air, buanglah tempat-tempat lain. Tetapi kenapa pula nak buang dalam air? Dan juga Nabi SAW melarang kita daripada mandi. Buang air tempat mandi. Buang air tempat mandi. Kerana apa? Tempat mandi ni maksudnya apa? Kalaulah kita nak mandi, biasanya kalau zaman Nabi SAW ada tempat tertutup. Ada kain. Jadi bila nak buang air, jangan buang di tempat mandi. Kenapa? Itu bukan tempat buang air. Dan apabila kita mandi, nanti mungkin terpercik dan kita pun takut apabila kita mandi, maka mungkin ada tempat-tempat yang punya najis. Dan kita tahu bahawa, minta maaf, air kencing ni adalah najis. Tidak ada siapa-siapa yang mempunyai khilaf. Tidak ada ulama yang khilaf tentang kenajisan air kencing.
air kencing manusia. Cuma ulama-ulama mempunyai perbincangan tentang bayi ataupun anak kecil. Kalau anak kecil itu lelaki, hanya anak kecil lelaki saja. Kalau belum sampai kepada umur 2 tahun dan dia masih menyusu lagi, maka air kencing itu dikira sebagai bukan najis, tetapi kita boleh bersihkan. Bukan najis, tetapi najis dikatakan sebagai najis mukhaffafah. Kerana najis ni ulama berikan kepada 3 bahagian. Najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughallazah. Iaitu najis yang ringan, kemudian najis yang sederhana dan najis yang berat. Sebagai orang Islam kita nak kena tahu bentuk-bentuk 3 najis ni. Iaitu najis mukhaffafah, najis yang ringan, najis mutawassitah, najis pertengahan, dan najis mughallazah, najis yang berat. Jadi najis mukhaffafah ni adalah najis anak ataupun bayi lelaki yang belum sampai umur 2 tahun, yang masih menyusu lagi. Ini wallahu a'lam. Mungkin siapa-siapa yang nak mengkaji, pergi kaji. Kenapa pula air kencing budak lelaki ni tidak dianggap sebagai najis berat ataupun najis seperti najis lain, tetapi najis yang ringan. Jadi kalaulah air kencing dia, maka perlu kita renjis saja. Renjis kepada bahagian yang kena kepada najis tadi. Tetapi kalau kencing manusia ni najis mutawassitah, kita kena bersihkan dan jangan pula ada di dalam bahagian kita. Dan Nabi SAW sebut bahawa kalaulah kita ni tidak bersihkan diri kita daripada najis tadi, maka ini boleh mendatangkan azab kubur. Azab kubur. Azab kubur ni tak banyak. Nabi SAW sebut ada berapa amalan saja yang mendatangkan azab kubur. Nabi SAW pernah jalan depan kubur dan Nabi kata, 2 penghuni kubur ni sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah satu ni, la yastanzihu min bauli, tidak membersihkan dirinya daripada kencingnya. Jadi kencing ni adalah najis dan kita kena bersihkan. Kerana kalaulah diri kita tak bersih daripada kencing, maka kita punya amalan-amalan yang bersangkut dengan dia. Iaitu kalaulah kita melakukan solat kita tidak sah. Jadi maksudnya apa? Apa amalan-amalan solat semua akan tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan kemudian Nabi dan juga tempat mandi juga, selain daripada yang tempat tertutup, ulama juga tempat mandi, biasanya orang-orang Arab kalaulah mereka mandi, maka mereka akan mandi dalam tong. Kalau kita kata dalam tong lah. Tempat yang macam tempayan. Kenapa pula? Mungkin orang tanya, Ustaz, buat apa nak mandi dalam tempayan ni? Macam special sangat ke tempayan? Bagi mereka yang tidak pernah duduk dekat Mekah, dekat Madinah ni, terutama sekali dekat Madinah ni ada musim. Ada musim. Sebenarnya ada 4 musim. Tapi musim yang paling jelas adalah musim sejuk dengan musim panas. Kalau musim panas, dia punya panas boleh naik sampai 50 darjah. Bayangkan. Bayangkan kalau kita dekat Singapura ni, kalau kita punya temperature, darjah suhu naik sampai 37 darjah je, orang dah mula mati dah. Ini dekat Madinah ni naik sampai 50 darjah. Panas terik. Kalau kita jalan, memang tempat jalan raya ni tak boleh pijak. Bagi siapa-siapa yang buat umrah, buat haji pada musim panas, tahulah. Dan kemudian kalau musim sejuk, sejuk sangat. Sejuk sampai kita punya tangan, kaki semua retak. Ambil wuduk pun memang tak boleh tahan. Kasut kena, kita punya stokin kena pakai tebal-tebal. Dan kemudian ada yang pakai stokin kulit. Pakai stokin kulit. Jadi kalau musim sejuk nak mandi, jadi kalau orang yang nak mandi, kenapa pula nak mandi? Yelah, maaf lah. Kalau orang tu dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub, nak sembahyang subuh, nak kena mandi. Dah lah musim sejuk. Lepas itu pagi-pagi pula tu. Jadi macam mana nak mandi? Macam mana nak mandi? Mereka letakkan dalam tempayan tadi. Dalam tempayan tu air panas. Air panas. Jadi ini juga dikatakan sebagai tempat mandi. Jadi Nabi SAW kata, tempat mandi yang tertutup tadi, jangan kamu kencing dalam dia. Dan juga tempat mandi yang kita gunakan untuk tempayan tadi, jangan kencing dalam dia. Pasal apa?
Tempat mandi tu kalau kita kencing dalam dia, maksudnya apa? Air itu akan bercampur dengan air najis. Nanti kalau kita dah mandi bukan makin bersih, makin kotor lagi. Jadi di sini, dan kemudian yang terakhir sekali iaitu dan kencing daripada dalam al-juhari. Juhari maksudnya apa? Dalam lubang. Lubang kalau kita nak buang air tempat mana, jangan kita nampak ada lubang aja kita buang air dalam lubang tu. Kerana apa? Biasanya lubang tu ada binatang. Ada tikus, ada arnab, kemudian mungkin lubang dab, iaitu cicak, dan mungkin lubang ular. Jadi kalau Nabi SAW larang, maksudnya apa? Kita ni mengacau. Mengacau binatang yang ada dalam lubang tadi. Jadi di sini Islam ajar kita satu cara hidup, itu jangan kita menyakiti. Jangan menyakiti manusia, jangan menyakiti sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Jangan menyakiti binatang pun. Masya Allah. Jangan menyakiti binatang. Macam mana kita menyakiti? Kerana apa? Binatang tu mungkin dia ada dia punya telur-telur dalam situ. Jadi kalau kita kencing dalam dia, kita ingat kita nak, memang padan ni, kita nampak ular. Ular tu tak kacau kita, jangan kita kacau dia. Mungkin dia ada telur, bila kena air rosak dia punya telur. Ada cicak, lepas tu rosak. Kemudian ada arnab, ada tikus, mungkin anak dia boleh tenggelam dengan air tadi. Yelah, maaf cakap, ada orang kalau dia buang air bukan main lama. 2 minit tak habis. 2 liter. Kalau masuk dalam air, dalam lubang tadi, ada binatang. Dan kemudian bukan saya kita menyakiti. Bayangkan kalau kita tengah buat, kita terbuang air tadi, tiba-tiba keluar benda tu. Kalau tiba-tiba ular senduk pula keluar. Dia pun tiba-tiba dia tengok kita, tak terperanjat kawan tu. Tengah buang air, tiba-tiba anjat boboi. Terus lari bersepai. Apa jadi? Basah satu baju. Dah pula kena najis-najis ni semua. Jadi Nabi SAW larang kita, dan kita yakin. Kita yakin. Sebab itu, apa saja yang dilarang oleh Nabi SAW, saya ulang lagi dan lagi. Apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, apa yang dilarang oleh Nabi SAW, mesti ada keburukan di sebaliknya. Mesti ada pelajaran untuk kita memikirkan. Apakah perkara-perkara yang akan mendatangkan keburukan kepada diri kita ataupun keburukan kepada orang lain. Okey. Baik. Jadi masa pun sangat pendek iaitu kita pun ada dalam setengah jam. Jadi kalau ada siapa-siapa, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan-soalan saya akan cuba jawab. Mungkin ada sempat untuk jawab 1 ataupun 2 soalan tentang adab-adab ini. Jadi kalau ada saya akan cuba jawab, kalau tidak saya akan syarahkan hadis-hadis dalam bab ini. Jadi dalam bab ini kitab yang telah disahihkan oleh Syekh Albani cuma ada 3, tapi dalam kitab asal ni dia mempunyai 5 hadis. 5 hadis. Jadi 2 hadis telah ditepikan. Sebenarnya saya lebih suka kalaulah ditafsirkan kitab ini, hadis-hadis asal sepatutnya dikekalkan. Hadis-hadis asal sepatutnya dikekalkan, cumanya diletakkan hukum-hukum. Sama ada hadis itu sahih ataupun dhaif. Tetapi ini cara Syekh Albani, maka telah dikumpulkan begitu. Jadi hanya 3 hadis saja yang termaktub dalam bab ini. Okey, jadi di sini hadis yang pertama iaitu hadis yang sahih, iaitu daripada Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yubala fil ma'ir rakid. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada mengkencingkan dalam air yang tenang. Jadi di sini diterjemahkan sebagai di dalam air yang diam ataupun air yang tergenang, iaitu rakid datang dari perkataan rakadah. Rakadah maksudnya apa? Perkataan rakadah maksudnya apa? Air yang diam. Maksudnya air itu tenang. Maksud tenang di sini maksudnya apa? Air itu tidak mengalir langsung. Tidak mengalir, ataupun air yang tetap, tidak ada tambah-tambah lagi, ataupun air yang tidak bergerak-gerak. Jadi di sini kalaulah kita nampak air seperti air telaga. Air telaga tu air yang diam. Ataupun kita jumpa ada kolam. Kolam.
maka kita tengok kolam itu air yang banyak. Tak dibenarkan untuk kita buang air dalam itu. Hukum dia apa? Di sini hukum dia adalah haram. Kerana apa? Kerana kita akan merosakkan air tadi. Rosakkan air tadi. Tapi kalaulah banyak, mungkin ada yang tanya, Ustaz, kalau air yang banyak macam mana pula? Air yang kita kata sebagai air yang lebih daripada 2 kolah. 2 kolah. Iaitu dalam hadis Nabi SAW, iaitu idza balagal ma'u qullatin lam yahmil al-khabath. Nabi SAW sebut, jikalah air itu telah sampai kepada 2 kullah, bukan 2 kolah. Kita ni faham 2 kolah. Kolah tu macam bahan, tetapi dalam bahasa Arab adalah kullah. Telah sampai kepada 2 kullah, maka dia tidak akan menanggung apa-apa najis ataupun apa-apa kekotoran. Iaitu air yang banyak. Kullah ni, air ini adalah satu perkiraan yang digunakan oleh orang-orang Arab. Jadi Nabi SAW sebut bahawa 2 kullah ni iaitu air yang banyak. Macam mana kita nak faham 2 kullah ni? Iaitu kalau orang Arab dahulu, mereka kalau nak gunakan banyaknya air, mereka gunakan istilah kirbah. Mereka gunakan istilah kirbah. Kirbah ni adalah kulit yang digunakan untuk simpan air. Biasanya kulit yang digunakan adalah kulit kambing. Kulit kambing tu kalaulah disiat kulit tadi, siat daripada kambing tadi, ambil kulit dia, kemudian kita ikat ataupun kita jahit kat tepi-tepi dia, menjadi satu tempat isi air. Itu dinamakan sebagai kirbah. Jadi kalaulah itu, tetapi kalau kita gunakan kulit daripada unta, kita gunakan kulit daripada unta lagi banyak, itu yang dinamakan sebagai kullah. Kullah. Ataupun 2 kulit unta. Maksudnya apa? Kita ambil kulit unta yang besar, kemudian jahit kat tepi-tepi dia. Kalaulah ada 2 kulit unta macam tu, kemudian kita isi air, itu dinamakan sebagai 2 kullah. Biasanya ulama mengatakan 2 kullah ni, dia lebih kurang di antara 200 sampai 300 liter lah. Jadi Nabi SAW sebut dia tidak akan menanggung najis. Jadi mungkin ada orang tanya, Ustaz, kalaulah air yang bergenang, air yang tenang ni kalaulah banyak, maka tak apalah, pasal apa dia tak tanggung najis. Kita buang air pun kat situ pun dia tidak akan terkesan. Macam mana awak tahu? Soalan saya adalah macam mana awak tahu? Awak seorang saja buang air. Lepas itu orang lain pun buang air kat situ. Orang lain pun buang air kat situ. Dia air ni bukan saja 2 kolah. Tapi kalaulah satu orang tak apa. Tapi kalau dah 30, 40 orang, 100 orang buang air kat situ, air itu akan menjadi rosak. Dahlah air itu dah bergenang, kita boleh pakai untuk minum, untuk cuci. Sekarang awak pergi buang air kat situ, semuanya rosak. Jadi di sini Nabi SAW larang. Larang di sini kerana apa? Najis, iaitu haram. Kerana apa? Kita merosakkan air tadi. Kalaulah hadis ini, Nabi SAW kata, kita ni tidak benarkan untuk kencing dalam air, apalagi kalau buang air besar. Apalagi kalau berak. Cuba fikirkan. Kencing dengan berak, yang mana satu lebih teruk? Jadi kalaulah kita tengok, kalau ada kolam air, jangan berak dalam tu. Kadang-kadang saya pun pelik. Pergi balik kampung, saya tengok ada pondok kecil kat atas kolam tu. Pondok kecil kat atas kolam tu. Lepas itu kadang-kadang kita tengok, ada orang masuk dalam pondok tu. Orang masuk, lepas tu duduk-duduk, tiba-tiba ada benda jatuh. Lepas itu, ikan makan kat situ. Ini sebenarnya haram. Nabi kata tak boleh kencing dalam air yang tergenang. Maksudnya kalau kolam tu pun tak boleh kencing. Kalau tak boleh kencing, tak boleh berak. Yang ini pula kadang-kadang masyarakat kita ni, ingat itulah tempat bagus untuk kita nak buang air. Buang air besar kat situ. Supaya kasih makan ikan tu. Awak pergi makanlah ikan tu. Boleh makan tak ikan tu? Allahu Akbar. Macam mana pemikiran kita ni? Maksudnya air itu akan menjadi najis. Lama-kelamaan orang akan buang air. 1 hari 4-5 kali kita buang air kat situ. Lepas seminggu, air itu rosak. Jadi macam mana?
Jadi tempat kolam air, kolam ikan, tak boleh kita berak kat dalam situ, tak boleh kita kencing kat dalam situ. Mungkin ada pula orang tanya, Ustaz, habis kolam renang macam mana pula Ustaz? Kolam renang ni kalau boleh jangan buang air lah. Tapi saya tahulah, dulu pun saya pun berenang juga. Tahu-tahu ada kawan nanti dia duduk diam aja. Dia pun senyum aja. Dia senyum, dia relax aja. Tiba-tiba air pun panas saja kita rasa. Jadi macam mana? Masya Allah. Tu zaman muda-muda lah. Zaman muda-muda buang air dekat kolam renang. Kolam renang ni boleh ke tidak? Pertama sekali, kolam renang tu dia bukan air yang tergenang. Itu apa yang saya faham. Kalaulah air yang tidak tergenang, maksudnya air yang mengalir. Kalau air mengalir pun, kita tak boleh juga. Kalau dalam sungai, dalam laut, laut tu air yang mengalir. Boleh kencing tak dalam tu? Boleh berak tak? Maaf cakaplah saya gunakan istilah-istilah ni. Boleh kencing tak? Boleh berak? Yang itu terpulang. Pasal apa? Itu air mengalir. Kalau sungai, boleh tak? Boleh. Tapi hukum dia bukan haram. Tapi hukum dia adalah makruh. Ulama kata hukum dia adalah makruh. Kerana apa? Air itu tidak akan terkesan. Tetapi air macam tu pun kita sebenarnya tidak boleh rosakkan. Kita tidak boleh bazirkan. Kerana Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis, Nabi kata, kalaulah kamu mengambil wudu, janganlah kamu melampau, janganlah kamu membazir air wudu tadi. Nabi kata kalau boleh gunakanlah satu mud. Satu mud, iaitu dalam satu cupak air. Dan walaupun Nabi kata, walaupun kamu di sebelah air yang mengalir deras, janganlah kamu membazir air tadi. Jadi maksudnya apa? Kalau ambil wudu pun tak boleh bazir, tak boleh pakai lebih daripada itu, apa lagi kita buang air dalam tu? Tetapi di sini ulama mengatakan hukum dia adalah makruh. Jadi kalaulah kita nak buang air tepi sungai itulah. Nak kencing ke, nak berak ke tepi sungai. Jangan buang dalam sungai. Ataupun dalam laut, tak payah. Buang kat tepi. Lepas itu kalau kita nak istinja, nak bersihkan diri kita, ambil air daripada laut tadi. Begitu juga dengan kolam. Kalau boleh janganlah buat kerja ni. Jangan buat kerja ni. Tapi kolam tu kalaulah kita dah lakukan. Mungkin kadang-kadang ada kita ni bukan saja kolam, mungkin ada di antara kita ni pergi ke dekat water world. Water world ni kalau kita mungkin ada jaga anak, ada jaga adik, iaitu isteri, anak semua sama-sama mandi. Jadi nak pergi bilik air jauh pula tu. Jadi boleh tak buang air je, diam aja, relax kat corner tu. Jadi di sini kalaulah kolam renang hari ni ataupun water world, dia bukan air yang tergenang, dia bukan air yang tenang. Dia ni air yang mengalir. Kerana dia ada dia punya filtration system dia. Filtration system, jadi maksud apa? Sentiasa ada air yang baru masuk, ada yang air keluar. Jadi maksudnya ada pusingan air dan ada pembersihan air. Jadi kalaulah kita nak buang air kat situ kerana terperlu ataupun sebagainya, hukum dia hanya makruh. Hukum dia makruh. Makruh maksud apa? Kalau buat tak ada masalah, kalau tinggalkan lebih bagus. Okey. Jadi Masya Allah. Saya ingat lebih 5 minit. Ada apa-apa soalan tak? Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tengok dekat sini. Hadis yang kedua. Iaitu hadis yang kedua daripada Bakar Ibn Ma'is. Dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Baginda bersabda, la yunqa baulun fi tastin fil bait fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi baulun muntaqa wa la tabulanna fi magtasalik. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, air kencing jangan dikumpulkan dalam bejana di dalam rumah, kerana malaikat tidak masuk rumah yang ada kencing yang dikumpulkan di dalamnya. Jadi di sini kalaulah zaman Nabi SAW juga, kalau terpaksa air kencing itu dia buang air kemudian letak di luar rumah. Letak di luar rumah. Jadi jangan letak kat dalam rumah. Letak kat tepi. Kerana apa?
Di sini Nabi SAW sebut bahawa malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang mana ada air kencing. Jadi ini di antara perkara-perkara yang dilarang kita untuk jangan letakkan gambar-gambar dalam rumah, patung-patung dalam rumah. Jangan letak kerana malaikat tak masuk. Dan kemudian rumah juga tak dimasuki oleh malaikat kalau ada anjing. Dan dalam hadis ini Nabi SAW sebut kalau ada najis, ada najis kencing, maka malaikat pun tidak akan masuk dalam rumah. Dan kemudian Nabi kata, dan janganlah kamu kencing di tempat mughtasalik, tempat kamu mandi. Ini tempat kamu mandi. Di sini ulama mempunyai banyak perbincangan-perbincangan. Iaitu tempat mandi maksudnya apa? Tempat macam kita punya shower lah. Kita punya shower. Okey, shower tu Nabi kata jangan kencing kat situ. Kerana apa? Bila kita dah kencing dekat situ, maka air kencing terpercik. Dan kemudian kena kat tepi-tepi dinding-dinding. Dan kemudian kalau kita mandi lagi, kita tak tahu mungkin percik tu datang balik kepada badan kita. Jadi di sini ulama mengatakan, kenapa pula dilarang Nabi SAW untuk kencing tempat mandi? Kerana ia akan mendatangkan was-was. Selepas kita mandi, lepas tu kita tak tahu, bersih ke tidak ni? Siapa suruh kau kencing kat situ? Kita pun ada tempat buang air kan? Buang air dulu. Buang air, kemudian mandi. Jangan pula malas sangat. Jadi kita ada dua tempat ni. Hari ni, kalau kita lihat dalam bilik air kita, ada kita punya WC, water closet kita. WC kita. Tempat buang air. Buang air kat situ. Dan lepas itu mandi lagi. Okey? Jangan buat bila mandi kerana apa? Mungkin kerana dia mandi, dia tengah nyanyi ke apa. Lepas itu dia syok mandi, lepas itu dia pun malas nak pergi buang air pula. Dekat situ kat dia bersih, dia pun jalan juga. Jadi di sini, maka tempat itu kita punya badan kita akan terkena kepada najis. Jadi di sini ulama banyak panjang lebar mereka bincangkan. Mereka kata ada pandangan yang mengatakan ini tak dibenarkan kalaulah kawasan itu dia daripada batu. Mereka kata kalau batu, ini tak dibenarkan. Kerana apa? Batu tu air tak boleh, air tu akan kena, air kencing tu akan kekal dekat kawasan situ. Tetapi kalau dia mengalir, dia kata tak ada masalah. Jadi kalau kita mandi, dia air tu mengalir, dia kata tak ada masalah. Tapi kalaulah, itu satu pandangan. Ada pula pandangan mengatakan tak okey kalaulah tempat itu, tanah dia tu ada boleh resap. Jadi kalau orang tu dia buang air, tanah tu resap, air kencing tadi, maka mereka kata ini tidak ada masalah. Jadi ini ada perbincangan ulama panjang lebar. Kemudian ada yang mengatakan sebaliknya. Ada yang mengatakan kalaulah dia ni resap, itulah yang tak dibenarkan. Kerana apabila resap, nanti air pun makin lama makin naik, dia terpecik lagi. Kemudian kalaulah ada yang keras pun terpecik. Tu sebenarnya perkara ni apa yang mengajar kita kalau Nabi SAW jangan buat, kata jangan buat. Lebih bagus kita tinggalkan. Kerana penyakit was-was ni dia datang sikit demi sedikit. Mungkin nanti kalaulah kita tengah solat, datang pula pemikiran kita. Tadi aku mandi tadi, bersih ke tidak ni? Aku tengah solat ni, dah pula datang was-was. Dan was-was ini sedikit demi sedikit makan dalam diri kita. Lama kelamaan nanti dia akan merosakkan kita punya amalan-amalan. Jadi ini adalah permainan syaitan. Jadi pertama sekali janganlah kita benarkan perkara ini masuk dalam kehidupan kita. Jangan buat benda tu. Sama juga kalaulah tempat mandi ni dikatakan sebagai mughtasal. Mughtasal ni adalah tempat bathtub. Bathtub pun sama juga. Jadi kalau orang dulu dia ada dia punya tempat mandi dia, orang Jepun biasanya saya tengok. Orang Jepun ni kalau musim sejuk dia ada tempat, dia panaskan tempat, macam tempat dia punya simpan air tu, dia panaskan kemudian dia mandi. Yang tempat sini, kalau hari ni kita ada bathtub. Jadi kita nak main sabun ke apa, nak duduk lama-lama dekat situ terpulang lah. Tapi Nabi kata apa? Jangan kamu kencing dalam tu. Kerana apa? Nanti air itu menjadi najis, kena kepada badan kita. Dan kemudian air itu juga akan menjadi kotor. Okey. Jadi saya rasa ni masa pun singkat, kita cuma ada program selama setengah jam.
Jadi saya rasa tidak ada soalan. Tidak ada soalan pada tika ni, dan insya-Allah mungkin ini adalah pertemuan yang pertama. Jadi saya habiskan satu hadis ni lah yang terakhir ni. Supaya kita habiskan bab ini, kemudian kita boleh masuk dalam bab yang baru minggu depan. Iaitu hadis yang sahih juga daripada Humaid ibnu Abdurrahman. Dia berkata, aku bertemu dengan seorang sahabat yang menyertai Nabi SAW seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyertai beliau, baginda. Dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamtashita ahaduna kulla yaumin aw yabula fi maghtasalihi. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salah seorang daripada kami daripada menyikat tiap-tiap hari ataupun kencing di tempat mandian mereka. Jadi di sini ulama mengatakan, apa pula ustaz? Tiap-tiap hari tak boleh sikat ke? Di sini macam seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada sikat tiap-tiap hari. Ini maksudnya apa? Ulama mengatakan kalaulah kita ni tak habis-habis asyik sikat aja. Asyik nak asyik sikat, banyak masa terbuang dengan sikat saja. Di sini ada peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi juga sebut janganlah kamu kencing dalam ataupun tempat kamu buang air, insya-Allah. Jadi saya rasa sampai sini saja, minggu depan kita akan teruskan perbincangan ini. Dan juga saya ucapkan ada satu soalan. Oh, ada satu soalan sini. Okey. Saya ni cakap dengan saya punya assistant. Jadi kalau okey. Ada soalan dekat mana dalam komen? Tak nampak soalan dia. Tak ada soalan. Tak nampak. Okey. Saya tengok saya punya. Okey, tengok. Ada soalan. Okey. Jadi di sini mungkin ada satu soalan. Dia kata, okey, Assalamualaikum Pak Ustaz. Okey, bagaimana kalau rumah itu ada patungnya dikatakan malaikat sia-sia? Mohon pencerahan, jazakallahu khairan. Okey, tentang di sini tentang masalahnya itu malaikat kalau ada patung, maka malaikat tidak akan masuk dalam rumah tu. Tetapi amal ibadat tidak terjejas. Amal ibadat tidak terjejas. Jadi maksudnya kita kalau solat, amalan kita tetap Allah SWT terima. Kalaulah kita melakukan zikir, kita baca Quran, tetap pahalanya sama seperti orang-orang lain yang tak ada patung dalam rumahnya. Cumanya bila malaikat masuk dalam rumah kita, kita punya rumah tenang. Kita ni selamat. Kerana kalau malaikat masuk dalam rumah kita, syaitan tak masuk. Syaitan tak masuk. Jadi kalaulah malaikat tak masuk dalam rumah kita, benda-benda lainlah suka masuk. Jadi kalau kita lihat dalam kita punya bandar ni, kalau polis banyak, pencuri pun tak banyak. Pencuri pun tak masuk. Tetapi kalau tak ada polis, macam-macam berlaku. Jadi di sini kalau boleh rumah kita tu nak tenang. Jadi kita duduk pun senang aja. Jadi pun kita tak cepat marah. Hidup kita dengan keluarga-keluarga pun bahagia. Jadi itu tentang malaikat masuk dalam rumah. Tetapi tentang ibadat-ibadat tidak terjejas. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi kita. Sesiapa yang melakukan zikir, siapa yang melakukan solat, semuanya akan diberikan pahala seperti mana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang saya faham. Jadi saya harap soalan ini terjawab insya-Allah. Okey. Jadi saya rasa sampai sini saja insya-Allah, sampai kita bertemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kesihatan yang baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada segala perkara yang tidak diingini, jauhkan kita daripada segala penyakit, dan kumpulkan kita di kalangan mereka-mereka yang dirahmati dan diridai. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tutup majlis kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.